Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Mukadimah harap semua yang berada kat rumah tu sihat, duduk baik-baik dekat rumah. Hari ni Mukadimah nak ajar tajuk apa? Fungsi kata tanya. Fungsi kata tanya. Kata tanya ni ada berada di mana? Kata tanya bukan selalu, akan berada di dalam ayat tanya. Hari ni kita nak tengok kata tanya tu ada banyak saya beri kat sini. Yang pertama, apa? Kedua, siapa? Ketiga, mana? Keempat, bagaimana? 5, bila? 6, mengapa? 7, berapa? Dan kenapa? Kita nak tahu kata tanya apa, fungsi dia untuk apa. Baik. Yang pertama, apa? Untuk menanyakan nama benda atau binatang. Tapi apa ni meluas. Dia luas soalan dia. Tak semestinya nama benda atau binatang. Dia boleh jadi nama program, nama majlis ataupun contoh nama perbuatan. Contoh, apakah yang dilakukan oleh Pak Ali? Pak Ali sedang tidur. Contoh. Okey, seterusnya siapa? Siapa untuk menanyakan orang ataupun nama orang. Contohnya, siapakah nama awak? Siapakah yang ceroboh bank itu? Okey. Seterusnya, mana? Mana untuk menanyakan manusia, benda atau dan tempat. Contoh, di manakah kamu berada? Di manakah terletaknya Pahang? Okey. Seterusnya, bagaimana? Bagaimana untuk menanyakan cara atau kaedah dan keadaan. Bagaimanakah keadaan kamu? Bagaimanakah cara menyiapkan kerja sekolah itu? Okey. Seterusnya, bila? Bila untuk menanyakan masa ataupun hari, minggu, tempoh, zaman. Bilakah hari lahir awak? Macam tu. Seterusnya, mengapa? Mengapa untuk menanyakan sebab. Mengapa dan kenapa? Fungsi dia sama untuk menanyakan sebab, tujuan. Mengapakah kamu tidak hadir ke sekolah? Seterusnya, berapa? Berapa untuk menanyakan bilangan dan jumlah. Contoh, berapakah bilangan guli itu? Berapakah jumlah keseluruhan murid yang hadir ke sekolah? Seperti itu. Okey. Kita teruskan. Okey, kita buka buku aktiviti muka surat 59. Aktiviti 5. Soalan dia, bina ayat tanya menggunakan kata tanya yang betul berdasarkan gambar. Sekarang ni saya nak bagi tahu, saya nak terangkan kaedah kita nak bina ayat tanya menggunakan kata tanya berdasarkan apa yang diberi. Kalau sekarang ni dia beri gambar dan dia beri ayat penyata, berdasarkan apa yang diberilah. Baik, kita tengok kaedah dia. Okey, ni kaedah yang saya dapat simpulkan. Okey, cara membina ayat tanya melalui ayat penyata yang diberi. Yang pertama, kita baca dulu ayat yang diberi. Kemudian, kita kenal pasti fungsi kata tanya. Maksudnya apa? Contoh, dia dah beri kata tanya kat kita. Contoh, apa? Dia beri kata tanya apa. Jadi, kita kena tahulah fungsi dia apa yang kita belajar tadi. Fungsi apa untuk menanyakan tentang nama tempat, nama benda, segala macam nama lah. Okey, seterusnya. Yang ketiga, tidak perlu ada jawapan bagi kata tanya dalam ayat tanya. Contoh, dia beri ayat apa? Pak Ali sedang tidur. Kena pasti fungsi kata tanya. Contoh, dia dah beri apa untuk ayat tanya Pak Ali sedang tidur. Jadi, kita nak buat apa? Kita guna apa? Kita kena tahu dulu
apa ni? Fungsi dia apa? Fungsi dia untuk menanyakan nama sesuatu. Sekarang ni, Pak Ali sedang tidur. Nama perbuatan lah. Nama perbuatan dia apa? Yang ketiga, tidak perlu ada jawapan bagi kata tanya dalam ayat tanya. Jadi, tidur tadi, Pak Ali sedang tidur. Tidur tadi adalah jawapan bagi kata tanya apa. Jadi, tidur tidak perlu ada dalam ayat tanya. Jadi, senang je kita tulis apa? Apakah yang dilakukan oleh Pak Ali? Seperti itu. Okey, kemudian saya bagi lagi supaya awak faham. Okey, buka muka slide 59 buku aktiviti. Kita tengok soalan dia. Baca tajuk dulu. Kedai cengkerik Kedai cengkerik Hong. Okey. Kita baca dulu. Baca ayat yang diberi. Tengok langkah pertama. Baca ayat yang diberi. Encik Hong, penternak dan penjual cengkerik. Kemudian, yang kedua, kenal pasti fungsi kata tanya. Kata tanya, dia bagi kata tanya apa? Siapa? Kita nak kenal pasti fungsi dia. Fungsi kata tanya siapa? Siapa ni fungsi dia untuk menanyakan nama orang ataupun orang. Okey, jadi kita baca. Encik Hong, penternak dan penjual cengkerik. Jadi mana nama orang dekat ayat ni? Nama orang Encik Hong. Jadi tengok yang ketiga. Tidak perlu ada jawapan bagi kata tanya dalam ayat tanya. Jadi Encik Hong ni ialah jawapan bagi siapa. Jadi kalau kita nak bina ayat tanya, kita tak perlu ada Encik Hong. Jadi senang. Okay, jadi dah faham kan? Jadi ayat tanya dia, siapakah penternak dan penjual cengkerik? Tanda soal, jangan lupa. Dalam ayat tanya kena ada tanda soal. Baik, kemudian soalan kedua lupa pula. Okey. Baca ayat yang diberi dulu. Encik Hong memelihara cengkeriknya di dalam kotak. Tengok kata tanya yang diberi. Diberi kata tanya di mana. Kita kenal pasti dulu fungsi di mana. Di mana untuk menanyakan tempat. Encik Hong memelihara cengkeriknya di dalam kotak. Mana tempat dalam ayat ni? Tempat dia adalah di dalam kotak. Jadi yang ketiga, tidak perlu ada jawapan bagi kata tanya dalam ayat tanya. Okey. Di dalam kotak ni ialah jawapan untuk di mana. Jadi tak perlu kita tulis dalam ayat tanya. Jadi macam mana kita nak tulis? Di manakah Encik Hong memelihara cengkeriknya? Tanda soal. Okey, boleh faham? Okey, saya bagi lagi. Soalan seterusnya. Mula-mula kita baca ayat yang diberi. Encik Hong memberi cengkerik makanan ikan. Okey, yang kedua, kenal pasti fungsi kata tanya. Kata tanya dekat situ, apa? Jadi, apa fungsi kata tanya apa? Apa ni dia untuk menanyakan tentang nama benda, nama haiwan. Okey, jadi ada tak nama benda ataupun nama haiwan dalam ayat ni? Ada. Apa dia? Ikan. Ikan. Jadi, macam mana kita nak bina ayat? Baca yang ketiga, tidak perlu ada jawapan bagi kata tanya dalam ayat tanya. Jadi, ikan ni tidak perlu ada dalam ayat tanya. Jadi, macam mana kita nak tulis? Encik Hong memberi cengkerik makanan apa? Kita boleh nak letak kat belakang. Kalau nak letak kat depan, kita kena jadikan ayat ni ayat pasif, bukan ayat aktif. Macam mana kita nak jadikan ayat pasif? Apakah yang diberi Encik Hong? Apakah makanan? Kita ambil balik. Apakah makanan yang diberi oleh Encik Hong kepada cengkerik? Itu kalau kita nak letak apa dekat depan.
Kalau kita nak letak apa kat belakang, senang je. Encik Hong memberi cengkerik makanan apa. Mana lagi mudah. Letak di belakang. Seterusnya, soalan yang terakhir, mengapa? Okey, mengapa? Terbaca dulu, baca ayat yang diberi. Ramai penternak ikan hiasan membeli cengkerik Encik Hong kerana cengkeriknya berkualiti. Lepas kita dah baca ayat yang diberi, kita kenal pasti fungsi kata tanya. Dia beri kata tanya mengapa. Jadi, apa fungsi mengapa? Fungsi mengapa untuk menanyakan sebab. Tanya sebab. Okey. Sebab. Jadi, bila nak tanya sebab, cara nak beri jawapan sebab, selalunya kita mulakan dengan sebab, kerana, agar, supaya. Itulah. Kerana, sebab, agar, supaya. Jadi, dalam ayat ni, ramai penternak ikan hiasan membeli cengkerik Encik Hong kerana cengkeriknya berkualiti. Mana jawapan sebab? Jawapan sebab daripada kerana cengkeriknya berkualiti. Jadi yang ketiga, tidak perlu ada jawapan bagi kata tanya dalam ayat tanya. Kita potong kerana cengkeriknya berkualiti. Jadi terus je tanya, mengapakah ramai penternak ikan hiasan membeli cengkerik Encik Hong? Tanda soal. Pada situ saja. Okey. Lepas awak dah siap muka surat 59 tadi, terus buka muka surat 89. Buat latihan di situ 89 dan 90. Buat latihan. Saya bagi contoh untuk muka surat 90. Awak boleh guna kaedah yang saya beri tadi. Dia suruh aktiviti 4, bina ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya berpandukan dialog di bawah. Penjimatan elektrik. Contoh, saya ambil ayat yang pertama. Okey. Kaedah apa yang saya bagi tadi? Yang pertama, baca dulu ayat dia. Sekolah kita akan mengadakan kempen penggunaan elektrik secara berhemat pada 22 Mac ini. Okey. Apa? Kata tanya dia tak beri kat sini. Awak kena fikir sendiri. Okey, saya beri kata tanya bila. Saya nak guna bila. Sebab apa? Okey, bila saya dah baca ayat ni, saya kenal pasti ayat ni sesuai dengan kata tanya bila. Sebab apa? Sebab ada tarikh. Sebab saya tahu fungsi bila tu untuk menanyakan tarikh, masa, semua tu. Jadi, kaedah ketiga, jawapan tidak perlu ada dalam ayat tanya. Ini jawapan, jadi tidak perlu ada. Jadi macam mana saya nak bina ayat tanya? Bilakah sekolah kita akan mengadakan kempen penggunaan elektrik secara berhemat? Tanda soal. Okey, sampai di situ saja. Selamat menjalankan tugas semua. Dan semoga semua sihat berada di rumah. Terima kasih.